Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan Manhajut Talaqqi wal Istidlal, tata cara penerimaan ilmu dan juga penghujahan agama dalam Islam, yang mana kita sedang bincangkan berkenaan bahagian pendahuluan, iaitu tentang tajuk tanda-tanda pemikiran jahiliyah dan tanda-tanda pemikiran Islam, penghujahan dan pemikiran. Dan kita dah bincangkan berkenaan jahiliyah, dan kita sedang bincang berkenaan yang Islam, dan kita ambil berkenaan Islam itu adalah pertama mengagungkan ilmu dan juga mengagungkan ilmu dan juga mengangkat kedudukan ilmu serta menolak kejahilan. Itu tanda pertama pemikiran Islam. Dan kemudian penghujahan Islam dan juga pemikiran Islam. Dan kedua, berhujah, bersandar kepada ikhlas dan mengosongkan jiwa dalam mencari kebenaran. Kita bincangkan. Dan hari itu kita ambil yang ketiga, mengharamkan kata-kata terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Ini kaedah ataupun pemikiran Islam ni, kaedah dia antaranya yang paling besar adalah mengharamkan kata-kata terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Dan saya terangkan hari itu dengan bahayanya orang tu bercakap tentang Allah tanpa ilmu. Dia beri kesan dalam masalah akidah atau memberi kesan kepada orang tersebut terpaksa bergantung khurafat dan tahyul sebab dia tak faham berkenaan dengan tajuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bincangkan, dan kemudian ada ayat yang separuh kita ambil, itu adalah berkata pengarang buku kita hafizahullah, dan dia Taala, dia itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan jangan kamu ikuti, kamu turuti ma laysa laka bihi ilm, apa yang tidak ada kamu ilmu mengenainya. Kamu tak ada ilmu mengenainya, maka kamu ikut. Jangan kamu cakap, yang kamu buat, yang kamu pandang, jangan kamu yakini dan sebagainya. Kenapa? Innas sam'a, kerana pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, dan hati atau akal, kullu ulaika, kerana semua benda berkenaan, kana anhu mas'ula, adalah akan ditanya mengenainya. Mana pasal Allah Ta'ala berikan kita alat tadi untuk kita belajar. Jadi secara tak langsung, maknanya seorang manusia tu dia kena tahu bahawa setiap apa yang dia nak cakapkan, dia kena tahu benda tu benar baru dia cakapkan. Zaman kita ni suka hati bercakap, kan? Dengar apa saja cakap. Ya, tentang Allah boleh, tentang Rasul boleh, dia ada-adakan cerita macam-macam. Sedangkan kita dah menyatakan Islam, dalam Quran Karim sendiri menyatakan mana jangan kita ikuti, turuti, ataupun kita menjadi pendakwah pula pada benda yang kita tak ada ilmu mengenainya. Kita ada ilmu mengenai benda berkenaan, maka diamkan diri kita, senyap. Kerana pendengaran, penglihatan dan akal, Allah akan tanya balik. Mana kalau kita tak tahu, kenapa tak belajar? Kalau kita tak tahu, kenapa tak belajar? Mana haram berkata-kata dengan tanpa ilmu sebenarnya, mana kepada Allah Ta'ala atau yang lain. Tapi Allah Ta'ala adalah sebagai tajuk utama. Ini, dia kata, memastikan agar seorang insan berhenti. Mana maksudnya apa yang dibaca dalam ayat ni? Menghentikan seorang insan berhenti dan tidak mengiktikadkan sebarang iktikad, dan mengatakan sebarang kata-kata sehingga nyata kepadanya perkara itu dengan ilmu yang benar, baru dia bercakap. Mana tentang Allah Ta'ala tak boleh, tentang yang lain pun tak boleh. Hatta sebab Nabi SAW menyatakan hadis yang sahih, dia berkata, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhiban fahuwa ahadul kadhibin. Man haddatha, sesiapa menceritakan anni, daripadaku, bihadithin, dengan satu cerita, yura, yang dilihat, annahu kadhiban, bahawa cerita tersebut dilihat ia adalah pembohongan, fahuwa ahadul kadhibin, maka dia salah seorang pembohong, pendusta. Itu kalau dalam masalah bercerita, apa lagi beramal. Lagi tak boleh. Tapi ada orang kita macam, tapi ustaz, hadis dhaif itu boleh diamalkan dan sebagainya. Hadis dhaif itu adalah hadis yang diperlihatkan, dijangka ia adalah dhaif. Macam Nabi kata, orang menceritakan daripada aku benda yang dirasakan ia adalah penipuan. Nampak? Hadatsan bi hadithin yura annahu kadhiban, dilihat dia adalah pembohongan. Tak tahu lagi bohong ke tidak, tapi dirasakan ia adalah pembohongan, maka dia salah pembohong. Maksudnya tanpa kepastian orang tu bercakap daripada Rasulullah SAW, maka dia bertanggungjawab. Sebab para ulama nyatakan kalau seorang tu menceritakan hadis yang dhaif, dia kena kata hadis ini dhaif. Bukan dia cerita saja pada orang ramai, orang awam, dan kata ini ada datang hadis daripada Nabi SAW dibaca. Tak boleh. Kerana benda ni menyebabkan masalah. Kalau yang bercakap tu seorang ulama atau seorang yang imam dan sebagainya, maka ia akan menyebabkan benda jadi ikutan atau sunnah yang baru.
akan dikatakan sebagai sunnah baru. Itu dari segi masalah kata-kata. Amal macam tu juga. Kalau benda tu dibuat oleh orang biasa kan, orang yang biasa, kita mungkin tak nampak. Tapi kalau yang buat benda berkenaan adalah mufti atau imam atau qadi daerah atau orang yang berkenamaan dan sebagainya, maka benda tu akan jadi masalah. Macam masyarakat kita sekarang lah, bila benda tu kadang dianggap sunnah, kebaikan tu, benda-benda yang dibuat kadang dalam adat kita dikatakan ia adalah sebagai sunnah Nabi SAW. Macam apa naik boyan. Naik boyan kan, ada potong kelapa sebagainya, sekian bla bla, cukup kan, dia ada. Yalah, gunting rambut masuk kelapa. Kenapa masuk kelapa soalan? Tak ada jawapan. Kenapa letak yang kelapa? Oh ya ke? Kenapa tak letak mangkuk biasa? Kenapa air kelapa? Sejuk kepala dia. Kenapa tak air batu terus? Dia kalau kita extend mengarut ni tak salah. Dia kalau extend mengarut, akak mengarut saya lagi teruk mengarut. Mana kalau akak mengarut saya lagi teruk mengarut tau. Mana benda-benda tadi kita kata tak ada alasan. Pasal benda tu kita buat kerana ikut-ikutan semata-mata, bukan kerana ia ada sandaran yang pasti. Faham tak? Mana benda tu tak ada sandaran pasti. Mana ada orang kata orang ni buat, orang tu cerita bla bla bla, and jadi satu amalan. Faham? Ini kata macam orang kita amal macam dikata dengan orang tu, awak dah ada anak belum? Dia kata belum. Dah ikhtiar ke belum? Ikhtiar dah. Dah jumpa dah dengan semua dah ada. Itu masalah tu lah. Pasal dia kata macam benda tadi menjadi satu alasan. Faham tak? Salah. Dalam Islam kita belajar qadar Allah Ta'ala, baik, buruk, cepat, lambat, ada, tak ada, semuanya ketentuan Allah SWT. Dalam perkara-perkara tersebut untuk ujian kita. Belum lagi tentu kita ni dibenci Allah Ta'ala dengan benda berkenaan. Bukan itu musibah atau balasan dosa kita. Hatta Imam Bukhari kan, rahimahullah, beliau kadang saya ada orang cerita-cerita berkenaan tak ada anak ni, cerita dengan saya dan sebagainya, kemudian rasa ini rasa itu. Saya kata Imam Bukhari rasanya lagi baik dari kita. Ada sikit ni. Seorang A telefon B, dua orang kawan ni, kawan lama. Jadi si A dah ada anak, si B tak ada anak. Si A suka jampi-jampi air, si B tak buat benda macam tu. Si A kata pada si B, dia telefon satu hari, dia kata, bos, dia kawan, panggil kawan tu bos, berapa ramai dah anak? Kawan dia kata tak ada. Dia kata betul, dia kata dia mau tak jampi air ke? Betul kawan ke dia mau tak percaya? Kawan si B kata ya, aku tak percaya. Macam mana dia mau tak percaya? Dia kata dia cakap itulah. Si B kata rasanya Imam Bukhari pun lagi baik dari mulia daripada kau dan aku, dia kata. Tapi tak ada anak, adakah dia lupa nak jampi air? Sejak itu senyap. Habis cerita. Mana kadang-kadang kita kata ya, Imam Bukhari siapa gitikan kita ni? Tak ada lah. 10 orang lah, bagi 10 orang dekat tempat dalam negara kita ni ada satu side daripada dia menyerupai Imam Bukhari. Tak ada. Dia kahwin, tak ada anak. Tak ada anak. Wallahualam. Tapi cerita dia tak ada anak. Dia masa dia sekarang macam ni, masa dia sekarang ni, mana dia reda, dia tak ada masalah macam nak kena buat ke jampi. Dah hadis Nabi dia hafal punya banyak. Bukannya dia tak tahu kenaan tajuk doa. Takkan dia kata Bukhari tak ada doa pula. Yang salah faham. So konsep pemahaman dia tu kena tahu betul-betul. Maksud dia bila kita nak katakan suatu perkara, mendapat anak, tak dapat anak, ikhtiar dan sebagainya, jangan cakap kalau tak tahu. Pasal kadang-kadang kita takut melafazkan suatu perkara, kita lupa bahawa sebenarnya Allah Ta'ala punya aturan lebih tinggi daripada aturan kita. Bila kita belajar baru kita kita kata okey, Allah Ta'ala bagi orang tu benda ni, tak bagi benda ni. Biasalah. Kau macam saya kata berkenaan makan. Kan orang kadang duit banyak, makan tak boleh. Kan semua tawar, makan nasi secupak semangkuk kecil tu, setengah mangkuk. Kedekut je kan. Bukan apa, doktor kata kalau makan lebih mati. Dia pun tak makan. Garam tak ada. Kan, semua tak ada. Lemak tak ada, minyak tak ada, kulit ayam kena buang. Ayam tu togel, kulit ayam tak ada. Jadi macam tak sedap langsung. Yalah, bayangkan KFC jual tanpa kulit ayam, agak-agak apa beli tak? Taubat tak beli. Jadi maksud dia sekarang ni, benda kadang-kadang nikmat ke duniawi tadi macam makan kan. Orang miskin dapat makan lagi puas berbanding orang kaya. Malah Ta'ala Maha Adil. Kita tak nampak je. Belah mana ruang, di mana kedudukan, di mana pemberian dia, anugerah dia banyak, terlampau banyak. Sampaikan kalau kita nak meratap berkenaan satu benda yang tak ada, kita ada 25 juta benda lagi kita ada. Berpuluh-puluh benda kita ada lagi. Mana satu yang hilang, ada banyak lagi pada diri kita yang masih lagi ada. Kadang-kadang manusia lupa. Sebab kenapa kalau kita belajar betul-betul, dan baru kita boleh bercakap dan menyatakan benda berkenaan. Tapi bila kita jahil, ada masalah lah.
Mula start pointing ini, pointing itu. Mana berkata-kata lah sekali kata-kata tadi dengan tanpa ilmu. Ada yang berkata qadar tak ada lah, ada kata macam-macam. Ini masalah. Sebab semua orang cuba mengatakan dengan tanpa ilmu mereka ada tak i'tiqad, kepercayaan dan sebagainya. Bahaya Baik. Keempat, di antara tanda-tanda pemikiran dan juga penghujaan Islam adalah yang keempat, bersandar kepada hujah dan keterangan. Umat Islam, pemikiran Islam, penghujaan Islam, dia mesti kepada hujah dan keterangan, bukannya berdasar kepada sangkaan-sangkaan. Nanti kita tengok ni Berarti dalam bahagian berkenaan dengan orang-orang yang berpemikiran jahiliah, penghujaan dan jahiliah tu, tanda-tanda dia antaranya adalah bersandar pada apa? Sangkaan-sangkaan. So jadi kat sini tak hujah dan keterangan. Di antara kaedah-kaedah Islam yang terbesar adalah bersandar kepada hujah dan keterangan serta mengelak daripada sangkaan dan jangkaan. Maksudnya saya rasa barangkali agaknya boleh jadi, itu bukan syariat Islam. Jadi kita kata buatlah benda macam ni, barangkali, bukannya Nabi sabda barangkali ia memberi faedah pada orang mati, buatlah benda macam ni, barangkali akan dapat benda sekian. Tak ada, there's no such thing. Dalam Islam kita kata benda tu kita buat di atas dasar hujah dan juga keterangan. Maka kita kata dalam contoh macam bab doa dan sebagainya, kita sebagai seorang Muslim kena tahu bahawa setiap pemberian Allah Ta'ala tadi ikut kadar kehendak Allah Ta'ala, bukan kadar kita, kadar dia. Dia tentukan, bukan kita tentukan. Berapa banyak dia nak bagi, kadar banyak dia nak bagi, rupa benda pemberian dia, anugerah dia kepada kita, itu kadar yang dia nak, bukan kita nak. Setiap manusia yang tak faham tentang perkara ni, dia akan mula masalah. Dan maka ini kita kata antara contoh yang kita kata, kalau berdasar hujah keterangan, kita belajar hadis Nabi, doa itu apa jadi, kan manfaat doa tu apa dia. Mana bila kita dengar benda berkenaan, kita akan lapang dada. Mana kita kata, oh doa aku tak diberikan Allah Ta'ala, aku nak minta duit tapi Allah tak bagi. Mungkin jadikan tolak bala, mungkin jadikan benda itu sebagai syafaat dari akhirat nanti. Dia tak bimbang sikit pun. Tetapi separuh orang tu dia kata macam putus asa, kan. Lepas doa-doa tak dapat, dia pun lompat benda lain, pergi bomoh, pergi ustaz tu. Ustaz kan, ustaz jampi. Tak jadi gak bomoh. Tak jadi gak bomoh siam. Kan dia actually dia ada extend jauh. Sebab dia apa? Pertama sekali dia tidak ada hujah dan keterangan. Kalau dia ada hujah dan keterangan, dia bergerak, dia tak ada masalah. Dan dia tahu bahawa kehidupan dia benar, mana matlamat hidup dia, apa matlamat hidup kita. Ni pun pasal hujah keterangan juga. Siapa yang tak tahu tentang perkara ni, dia akan masalah. Ada seorang kata untuk mengawurkan alam, seorang kata untuk mentadbir alam ini mengikut hukum Allah, seorang kata untuk menjaga dunia bagi generasi akan datang, seorang kata macam-macam jawapan. Betul tak? Kalau kita tanya apa matlamat anda datang ke dunia, semua keluarkan macam-macam jawapan. Tapi sebenarnya tak boleh banyak macam jawapan, dia kena satu je. Tak boleh macam-macam jawapan, kena satu je. Apa satu persamaan yang sama sebenarnya? Macam kita ada pen kan, pen ada mahal, ada murah. Betul? Ada emas, ada perak, ada plastik, ada besi, ada bulu ayam, ada kayu. Sebutlah berapa jenis kan pen kan. Matlamat dia apa? Satu je. Mengkut telinga tak, bukan matlamat dia. Bukan dia bukan matlamat. Itu kan matlamat asal pen dijadikan. Maksudnya dijadikan pen untuk apa? Untuk menulis. Habis cerita. Tapi manusia ni ada kaya, ada miskin, ada hina, ada mulia, ada hitam, ada putih, ada coklat, ada kelabu, ada merah, ada macam-macam warna color. Kemudian ada macam-macam kan. Bangsa ni, bangsa itu. Bila tanya soalan kenapa datang ke dunia, dengar jawapan dia. Yang ini kata macam ni, yang ini kata macam ni, yang ini kata macam ni. Sebab apa macam tu? Sebab tak ada hujah dan keterangan. Tu dia membawa kepada masalah. Pasal apa? Pasal sepatutnya satu je, tak ada banyak. Apa menyebabkan saya yang belajar agama dengan tuan-tuan sekalian yang tengah belajar agama, yang saya belajar, tuan baru nak belajar, orang yang tak belajar, orang yang kafir, orang yang muslim, apa benda persamaan sekarang yang ada sebenarnya? Apa persamaan dia? Ujian sebenarnya. Yang sama ujian je. Mana saya datang untuk ujian, tuan-tuan datang untuk ujian, betul tak? Ujian tu yang Allah tak kira. Mana yang Allah sebut dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kita buka dalam surah Hud, Allah kata allazi wa huwa allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy wa kana 'arsyu 'alal ma' liyabluwakum. Mana Allah kata dialah menjadikan langit dan bumi ni, bentuk langit dan bumi ni dalam 7 masa yang panjang. 6 masa panjang. Kemudian dan ketika dijadikan bumi langit ni, arsyuhu 'alal ma', arsy di atas air. Matlamat dia liyabluwakum, untuk uji kamu. Sama aja.
Tak ada beza. Maksudnya jadikan alam besar ni untuk ujian kita. Jadikan bumi langit pun untuk ujian kita. Jadikan diri kita ni hidup mati pun untuk ujian juga. Nothing more than that. Itu sebab kenapa yang menyamakan di antara seorang yang belajar agama, hafal Quran dengan orang yang duduk bercocok tanam dekat kampung-kampung tu, dua-dua pun sampai kepada Allah Ta'ala. Tapi apa beza dia? Ujian tadi. Kadang-kadang ada orang yang dah hafal Quran pun tergelincir. Ada orang yang duduk je bertani, dia sampai kepada Allah Ta'ala lebih bagus daripada orang yang hafal Quran. Faham tak? Kadang-kadang manusia ni ada orang menjual agama dengan ilmu dia, dengan akhirat. Ada orang yang duduk kampung, dia tak pernah jual agama dia pun. Menunjukkan bahawa ujian tadi berjalan. Tapi kalau kata bukan ujian, dia masalah lah jawapan macam-macam. Yang ini kata macam ni. Dan bahkan kita lihat, kalau contoh macam saya pen saya ni kan, selagi mana saya boleh pakai, saya tak buang, betul tak? Selagi mana dia berfungsi, buat tugas dia, saya tak akan buang. Bila dia gagal buat tugas dia, siapa saya? Buang. Itu sebab kenapa bila kita kata kenapa datang ke dunia? Untuk mentadbir alam ini. Betul tanya kan? Bila kita lihat dalam kisah Khulafa' ar-Rasyidun, macam kita kata Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah dengan adil, Umar bin Aziz memerintah dengan adil, semua para ulama, para khulafa memerintah dengan adil. Tapi tengah memerintah dengan adil, Allah Taala matikan mereka. Tak adalah pula mereka kekal dekat dunia tak mati-mati, sedangkan tengah buat tugas tak? Tengah buat jalankan tugas tak soalan? Seorang yang solat mati tak? Mati. Seorang yang puasa banyak mati tak? Mati. Orang baik bersedekah mati tak? Mati. Orang mencuri mati tak? Mati. Sama je. Mana mati tu pasti berlaku. Maksudnya ujian. Jadi bila kita belajar macam ni, berdasar keterangan dan hujah, berdasar Al-Quran Karim, baru kita faham, oh kita datang untuk ujian. Baru kita tenang. Baru kita tahu, oh semua aku datang, aku hadapi harian, senang, susah, gembira, duka dan sebagainya, semua ujian Allah Ta'ala. Baru kita lapan ada. Tapi bila kita salah faham tentang perkara sini, ada je masalah. Contoh macam ada orang tu kata apa? Contoh macam rezeki. Dia kata rezeki ni ada apa, motivator. Dia buat yang tu, ketahuan dari anda dan sebagainya. Dia ajarkan bahawa semua manusia ni sebenarnya kaya, tetapi ada kebocoran berlaku. Kebocoran tu berlaku sebab aura hilang. Ada aura hilang, aura bocor dia panggil. Bila aura tu bocor tu yang jadi kes, duit dapat tiba-tiba ada kereta rosak lah, duit dapat anak sakit masuk hospital lah, dia jadi macam tu. Dia rasakan itu. Sedangkan itu, nampak tak? Kita nampak balik, qadar Allah Ta'ala tak dilihat. Sampai dia ajar pengikut dia baca selawat sekian-sekian banyak dalam masa sebulan. Kemudian mandi air garam bukit tu, untuk hilangkan apa, untuk mengembalikan aura. What the kan sebut, kalau Inggeris kata what the hell kan. Tapi kita kata apa hal? Tak apa hal ni, apa benda ni? Faham tak? Lihat betul-betul. Kita kata tak ada hujah, tak ada keterangan langsung. Apa kaitan aura tadi? Mana hujah keterangan tu bukan ini Hujah keterangan bukan benda yang membuat jadi. Hujah keterangan kita dalam Islam ni adalah Quran, sunnah, ijma' para salafus salih. Bukannya apa yang kita nampak jadi, tapi jadi ustaz. Ayat tak boleh keluar. Kalau jadi ni nanti orang Kristian akan datang kata kami pun ada benda miracle. Kami pun ada benda keajaiban. Orang Buddha datang, ada orang ikut kami dapat keajaiban. Ikut kata-kata Sami tu, kemudian kaya. So, kadang-kadang kita kata nak betul juga. Itu benda-benda tadi, itu tanda Allah Ta'ala sayang dia. Allah Ta'ala bagi benda berkenaan hilang dari tangan dia cepat-cepat, supaya dia dapat bertaubat cepat. Kalau dia kata dia kekal macam tu, tanda Allah Ta'ala benci dia, Allah Ta'ala letak benda tu dah lama kat dia. Makin buat jahat, makin kaya. Itu tunjukkan orang tu Allah Ta'ala memang nampak kat dia. Macam ada yang kata sebab dia patutnya bantu mak dia, kalau tak bagi duit kat mak dia, Allah bagi. Oh tak juga. Pasal kadang-kadang ada orang tu bersepah, saya tengok orang ya, dia neglect mak bapak dia, tapi kaya melampau-lampau. Ada bersepah. Itu panggil istidraj. Kalau dia kata hilang, maksudnya Allah Ta'ala peringatkan. Meaning dia Allah Ta'ala sayang dia. Jadi dia suruh supaya apa hal jadi macam ni. Dia terfikir. Tu trigger pemikiran tadi, maksudnya Allah Ta'ala yang berikan. Maksudnya kalau orang tu buat jahat, orang tu buat salah kan, kemudian tiba-tiba dia terkena musibah, maksudnya Allah Ta'ala suruh apa? Suruh patah balik. Tengok dalam Quran Karim, Allah kata apa? Dalam surah Ar-Rum, ayat yang ke tak ingat. Masalah saya tak ingat. Okey. Mak kata dia nak marah lah kalau anak tak tolong dia bersama, sebab tu lah accident. Bukan, tak boleh. Itu sebab kenapa kalau dia kata anak tadi kan tak dapat apa, mak mulut mak masin. Mulut mak masin. Kalau mak tak redha pada anak berkenaan, maka anak tak redha juga kata dia. Cuma problem dia sekarang ni,
datang musibah sekarang atau akan datang untuk kerja kita. Pasal musibah datang, bala datang, azab datang dari Allah Ta'ala, datang dalam bentuk yang Allah Ta'ala kendaki bila masa dia nak, bukan kita nak. Untuk kita, kalau boleh, siapa impit kereta kita tengah highway, accident lagi bagus, betul tak? Dia impit kereta kita, mati kau, tergolek kereta dia, kita pun happy pada muka. Faham tak? Itu ikut kita. Tapi ikut Allah Ta'ala bukan macam tu. Pasal dia akan buat bila dia nak, bukan kita nak. Apa dia nak, faham tak? Apa dia nak, bila dia nak, bukannya kita nak. Itu Allah Ta'ala nyatakan Al-Fasad. Dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala kata Zaharal Fasad. Biasa dengar ni, Zaharal Fasad, Fasadu fil barri wal bahr. Surah Ar-Rum ayat 41. Ar-Rum 41. Dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Zaharal Fasadu fil barri wal bahr. Zaharal Fasad, telah muncul kerosakan, fil barri, di lautan, wal bahri, dan juga daratan. Terbalik, fil barri daratan, wal bahri lautan. Bima kasabat aidin nas, dengan sebab apa dikerjakan oleh tangan-tangan manusia. Kenapa musibah tak datang? Masalah sekali datang, kita kata muncul kerosakan sebab tangan mereka sendiri. Okay, fine. Tapi ujung tu, liyudhiqahum ba'dallazi amilu, supaya Allah Ta'ala beri mereka rasa sebahagian apa yang mereka telah kerjakan. Sebab mereka rasa kesan tak kerja-kerja tangan mereka dan sebagainya. Matlamat dia, ujung tu dia kata apa? La'allahum, moga-moga mereka apa? Moga-moga mereka apa? Yarji'un. Apa? Kembali, patah balik, bertaubat. Maksudnya bila kena musibah tadi apa? Allah Ta'ala sayang. Kalau Allah tak bagi musibah, Allah Ta'ala biarkan terus hanyut, maksudnya Allah Ta'ala menyampah orang tu. Itu tanda kalau buat jahat, makin kaya, maksudnya orang tu memang masalah. Memang macam apa, dah cok atas kepala ahli neraka. Memang confirm atas tu. Tapi kan dia kata orang tu buat salah, kemudian Allah Ta'ala berikan dia cepat untuk dia repent. Allah Ta'ala peringatkan dia dengan sebarang musibah dan sebagainya. Maksudnya Allah Ta'ala nak suruh dia apa? Suruh bertaubat. Dan dia akan mula muhasabah diri. Apa jadi macam ni? Dan orang mula nasihatkan dia. So the voices akan sampai. Tapi kalau dia kata dia buat jahat, kemudian tak berlaku apa-apa, ada siapa nasihatkan dia soalan? Ada siapa nak nasihatkan dia? Tak ada siapa akan nasihat dia. Tak ada siapa katakan dia macam, kau ni tak semayang ni kot, dia macam ni. Maksud dia bila Allah Ta'ala jadikan dia kesempitan dan sebagainya, maksud dia benda tu tadi belum lagi sayang, benci. Allah Ta'ala nak berikan apa? Kalau Allah Ta'ala beri pada dia, maksud Allah Ta'ala nak suruh dia beringat balik. Maksud Allah Ta'ala masih lagi apa? Sayang pada dia. Kalau Allah Ta'ala biarkan langsung, tak nak bagi peringatan pada dia, maksud Allah Ta'ala menyampah. Memang maksud dia, pergilah kau, jangan patah balik dah. Tapi yang ini, maksud dia Allah Ta'ala berikan musibah dan sebagainya. Surah ayat berkenaan 41 tu, muncul kerosakan di daratan dan lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Tapi untuk apa? Untuk mereka rasa sebahagian apa kerja mereka. Mana apa kerja tangan mereka tadi, mereka rasa sendiri apa benda hasil dia. Matlamat dia, moga-moga mereka akan apa? Kembali semula. Maksud dia tak benci ke? Tak. Itu sebab kenapa dia kata macam budak yang apa, orang yang apa, tak bantu keluarga dia sendiri kan, tak tengok mak bapak dia. Kadang-kadang ada separuh tu neglect terus. Kan dulu ingat tak kisah yang apa yang diorang buat cerita ramah apa, makanan tempurung novel tu. Yang apa, dia kaya letak mak dia dekat rumah apa, rumah luar rumah, pasal bini dia kata mak dia busuk. Kan waktu makan dalam tempurung, lepas tu sampai satu hari dia tengok anak dia tengah bersihkan tempurung. Dia kata dengan anak dia kenapa? Dan dia kata nanti anak dia kata apa, kalau dah besar nanti nak bagi mak dengan abah makan dalam tempurung macam mak dengan abah bagi nenek makan. Actually benda tu, kisah tu kan, satu kisah yang bagus lah, tak tahu kisah. Jadi iklan Petronas tapi dia orang India. Kalau ikut dalam dia punya apa, dalam dia punya apa novel tu, apa tak nama novel saya tak ingat sampai sekarang. Memang itu novel asalnya, dijadikan cerita drama minggu ini kan. Kemudian ni dia adaptasi, tapi cerita dia banyak lah. Macam yang orang tak nak balik kampung sebab bini dia kata pijat-pijat, semua bini bukan laki. Kadang laki jahat juga kan. Bini kata dia pijat lah, so dia tak nak balik kampung. Sebab apa tak nak balik kampung? Ada pijat-pijat. So lelaki tak balik kampung sebab bini kata pijat. Anyway, kisah tadi kan, faham tak? Dalam konsep tadi, kita nak fahamkan bahawa dengan kita faham ayat ini contohnya, dengan ilmu kita belajar daripada Al-Quran dan hadis Nabi, kita faham bahawa musibah tadi tanda Allah Ta'ala masih lagi apa? Sayang. Tapi ada orang, dia nampak musibah tadi adalah tanda bocor aura. Nampak tak? Bocor aura tak ada dalil. Tanda Allah Ta'ala sayang saya bagi. Nampak tak? Tanda Allah Ta'ala suruh orang tu patah balik,
Allah Ta'ala nyatakan sendiri. Muncul kerosakan tadi supaya mereka rasa kesakitan atau azab apa yang mereka buat sendiri, kerja tangan mereka. Matlamat dia supaya mereka apa? Patah balik tanda Allah Ta'ala benci. Sayanglah. Ini dalil Allah Ta'ala. Dalil Allah Ta'ala nyatakan. Datang kita, hilang duit. Contoh macam dapat duit gaji, tiba-tiba motor rosak. Kemudian jatuh motor. Kemudian apa lagi? Sebutlah. Orang ni tu dan sebagainya. Tiba-tiba kita kata apa? Okey. Kalau ikut doktor yang kita kata apa, motivator tu, dia kata apa? Bocor aura. Aura bocor. Jadi kena mandi air garam. Selawat kepada Nabi SAW. Ini tanpa hujah. Sedangkan kita sandar pada Al-Quran dan hadis Nabi, orang tu kena masalah tadi, dia banyakkan istighfar, mungkin ada kesilapan dan sebagainya, cepat-cepat patah balik, Allah Ta'ala beringat semula. Allah Ta'ala berikan dia musibah untuk dia beringat semula. Patah balik cepat-cepat. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala terima taubat dia. Bukan dia tunggu-tunggu. Bukan dia mandi ke air garam. Bukan dia mandi air garam aura. Ni semua ngarut je. Kan? Ini kita kata buat kerja tanpa dalil hujah. Islam punya cara pemikiran, kita nak kata ini betul, ini salah, ini patut kita buat, ini jangan kita buat. Kita saran pada orang satu perkara, kita larang orang satu perkara berdasar pada dalil. Bila saya kata pada orang jangan buat benda berkenaan, saya kata Allah Ta'ala berikan musibah, maksud Allah Ta'ala sayang kamu. Allah Ta'ala berikan demam, sakit, Allah Ta'ala sayang. Supaya kita beringat. Orang tu elok sihat, itu kena stroke. Kita pun mula, ni Ahmar ni tak baca doa lah ni. Kan? Tak. Mungkin Allah Ta'ala nak bersihkan dia dosa. Kan? Dosa-dosa dia akan dibersihkan penyakit tadi. Itu tanda Allah Ta'ala masih lagi sayang. Kita je yang akan rasa benda tu musibah. Tapi di sisi Allah Ta'ala benda tu belum lagi musibah. Musibah terbesar adalah akhirat. Dunia ni tak ada benda, sekejap je. Kan demam sakit, penat kan, demam 2 minggu. Demam kan. Dia cakap kat bini dia, abang nak mati dah. Banyak orang itu demam tu rasa nak mati kan. Tapi lepas sihat lupa balik. Cuma cerita dia, maksud dia tadi kita kata benda tu sekejap. Sekejap je. Musibah dunia sekejap sementara. Tetapi akhirat adalah kekal abadi. Itu sebab kenapa takut akhirat. Jangan takut musibah dunia. Jangan takut apa-apa kedana, jangan takut. Ni kadang-kadang orang tu, jangan buat sekian nanti kau apa-apa kedana. Jangan makan macam ni, jangan sekian. Nampak tak? Banyak sangat pantalarang pelik-pelik. Bila tanya datang mana? Dia lama. Maksud dia tak ada hujah dan keterangan. Bahkan dia bersandar pada apa? Sangkaan, jangkaan, barangkali, agaknya, boleh jadi, orang kata. Kan? Ini kita kata menjadi masalah. Pasal masyarakat kita banyak pegang benda macam ni. Pegang benda tu. Kan kadang-kadang orang kata apa? Rezeki cupak takkan rezeki gantang. Itu bukan Islam aja. Itu kan Islam aja. Mana cupak boleh jadi, kan kita satu benda tak boleh balas beratusan kali ganda sebenarnya. Bukan cara macam tu. Faham Ya saya. Saya terbaca lah, orang ni dia dah berubah, berarti kawan dia tak ada tadi, mesti awak banyak dosa. Lepas tu dia tanya dalam Facebook lah, boleh ke orang cakap tu? Tak boleh. Saya cakap yang tu, pasal saya tak tahu. Pasal mana kali ada orang tu Allah tak nak berikan musibah, dia baik. Nabi pun demam. Nabi pun pernah demam, sakit kepala dan sebagainya. Tak kita kata macam Nabi Allah Ta'ala telah makan semua benda makanan sunnah dan tidak akan sakit badan. Siapa kata? Yang orang ajar makan sunnah ni. Soalan saya nak tanya, Nabi tak pernah demam ke? Demam, sakit, kan, luka dan sebagainya, biasa. Hatta Aisyah radhiyallahu anha mengadu demam, Nabi kata aku demam 2 kali ganda daripada engkau. Maksud dia lagi panas. Para sahabat kata lagi panas pada Nabi SAW, berkali ganda daripada demam orang biasa. Pasal baginda SAW, bukan maksud Allah Ta'ala menyampah baginda, bukan sebab nak bersihkan dosa. Itu cara nak ajak umat Islam bahawa apa? Nabi pun demam dan sakit. Apa hal pula kita nak cari makanan yang takkan demamkan sakit kita? Makanlah makanan ini, anda takkan sakit selama-lamanya. Gila apa? Kan? Siapa ajar? Soalan siapa ajar? Kan? Tak ada dalam Islam macam tu. Tu makanan sunnah, semua makanan sunnah. Apa nama? Mahkota raja pun makan sunnah. Datang mana Nabi tak nak makan? Makanan yang dari perut. Nabi SAW makan makanan dari perut. Nabi makan perut dan sebagainya. Nabi makan organ dalaman. Bahkan dalam hadis itu Nabi makan perut yang dibakar. Makan hati. Dan dalam hadis Nabi kata uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan untuk kita 2 bangkai 2 darah. Amal maitatan, adapun 2 bangkai itu adalah as-samaku wal jarad, ikan dan juga belalang. Wa ammad daman, adapun 2 darah itu adalah al-kabidu wat tahal. Al-kabidu hati, wat tahal limpa. Itu makan. Nabi kata halal-halal lah. Apa halal kita datang? Jangan makan, nanti akan penyakit dalaman. Siapa ajar? Ini mengarut je tu.
Tak tahulah, pelik-pelik. Kalau saya kecil-kecil dulu, saya ada kecil-kecil dulu, abang dan kakak saya bila time beli sate perut, dia kata budak kecil tak boleh makan sebab dia nak makan banyak. Itu kecil-kecil dulu. Okey. Kecil dulu macam tu jadi kes. Mana abang saya, kakak saya, jom makan ni, budak tak boleh makan. Makan satu je. Rupanya dia tak nak bagi kita makan sebab dia nak makan banyak. Tu masalah juga. Which one is it? Is it because of this or other kan? Kadang-kadang masalahnya organ dalaman ni tadi tak ada nas yang kata tak boleh makan. Makan Nabi makan. So makan. Apa masalah dia? Benda tu halal. Kan? Yang kita makan najis dia dah lah. Benda lain makan lah. Kan? Boleh kunyah tulang tu boleh rebus kan? Hancurkan. Makan telan. Jadi suplemen setiap hari. Kalsium tambahan. Silakan. Buat. Makan. Gearbox dia tak boleh. Siapa yang ajar? Itu dia kata. Di sini dia. Bersandar perhujah dan keterangan. Kalau orang tu katanya tu, katakan dia, hatu burhanakum. Bawa sini bukti kamu. Mana boleh itu? Kau rokok isap. Yang itu dah confirm dah disepakati oleh doktor-doktor. Mengatakan bahawa benda tu memberi kesan, rosakkan paru sebagainya. Datang dia kata, tapi atuk saya isap tak mati-mati pun. Dia bagi rasanya tu. Ilah Allah dan syarikalah. Tak boleh, tak kena. So, dari konsep. Benda tu tadi tak ada. Benda tu tadi bukannya boleh kita kata macam tu. Yang datang kata tak boleh makan, siapa kata? Sebenarnya. Soalan siapa? Banyak semua benda tak boleh. Minum air banyak, akak minum air, katakan lebih daripada takat dia serentak, gogok, akak boleh mati. Sebab pellet darah tu kan akan pecah. Unta punya saja yang akan expand, tak pecah-pecah. Pellet darah kita, darah merah kita kan, dia ada pellet tu tadi, dia boleh serap air kadar tertentu saja. Dia adalah penghubung untuk menghantar oksigen, makanan seluruh badan kita. Kalau kita minum air melampau banyak sangat, melampau banyak, lebih kadar sepatutnya, pellet darah kita akan pecah. Kita akan mati. Tahu? Tak ada. Minumlah apa ikut kadar masing-masing. Siapa dahaga minumlah. Siapa ajar? Itu soalan dia. Dia kira, dia anggarkan. Kalau orang tu tinggal ke Afrika, cukup 8 gelas. Kalau orang tu duduk dekat kawasan macam apa, kawasan yang sejuk, yang tak ada berpeluh dan sebagainya, berapa gelas? Takkan 8 gelas juga kot. Itu kita kata, tengok cuaca orang tu macam mana. Tak sama. Kadang-kadang research dia buat di Eropah, bantai pakai kat Malaysia. Siapa suruh? Research tu buat kat Eropah. Research pun buat, dia pilih 3-4 orang je kadang. Bukan menyeluruh. Nak pergi ke rumah tiap-tiap orang. Mana dia dan? Tak sempat nak pergi rumah tiap orang. Kecuali kadang pergi dekat ni, New Zealand. New Zealand lembu banyak dia orang. New Zealand orang dengan lembu banyak lagi. Daging kosher tu yang Yahudi, kita boleh makan kan? Kenapa? Bila orang tanya saya pun tak tahu. Dalam Al-Quran Karim surah Al-Ma'idah ayat yang ke-5. Ni pun kita buat kerana bukan ustaz kata. Dengar. Dalam ayat ke-5 surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan untuk kamu segala benda yang baik, benda yang halal. Benda yang baik semua dihalal untuk kamu Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan orang yang diberikan mereka ni kitab halal untuk kamu. Wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan kamu halal untuk mereka. Ayat itu menjadi sandaran kepada perkara tersebut. Dan makan Nabi SAW bila seorang wanita Yahudi dan sebagainya hidangkan kambing dan sebagainya, walaupun diracun Nabi makan. Nabi tak tanya kau sembelih cara apa. Kau panggil orang Islam sembelih ke? Tak, Nabi tanya. Ni beli kat kedai Pak Mat ke? Tak ada, Nabi tak tanya macam tu. Maksud dia benda tu adalah halal berdasar pada ayat ini. Ayat surah Al-Ma'idah ayat ke-5 ni, bahagian awal dia adalah memang makanan sembelihan mereka adalah halal. Ini maksudkan makanan tu adalah sembelihan. Sembelihan kita halal untuk mereka, sembelihan mereka halal untuk kita. Tapi kenapa Yahudi lebih ditumpukan? Sebab Kristian ni tak ikut peraturan dah. Dia Kristian, dia tak ikut apa yang dalam kitab mereka nyatakan. Bahkan mereka random suka hati, ada dia tembak lah kan, diracun lah, dia letak elektrik lah. Itu semua salah. Ada elektrik kan dulu, siapa ajar? Dia sakit, binatang tengah sakit pun sembelih. Apa hal kan? Sepatutnya sembelih je lah, tak sakit pun. Sembelih tadi tak sakit. Kita tak perlu samsilah
Tak. Bila kosher tu memang dia orang jaga. Bahkan dia orang ada ni, dengar sini kalau orang Yahudi makanan ni dia orang more ni. Orang Kristian je orang Yahud. Yang tak alim pun jaga. Tak, dia orang takkan kosher meat tu takkan disembelih melainkan orang yang hafal Taurat. Kita ni tak hafal Quran pun boleh sembelih. Kita ni tak hafal Quran pun boleh sembelih ayam sendiri. Dia orang tak boleh. Dia orang punya peraturan macam tu. Atau di Yaman dan sebagainya, ya, ada Yahudi kan, Yahudi Yaman, dia orang memang takkan semakan sembelihan kecuali yang sembelih oleh orang alim dia. Maksud dia orang alim dia, orang yang tahu kitab dan sebagainya baru boleh sembelih. Kalau kita maksud dia kat Malaysia ni ambil hufaz Quran je, dia tukang sembelih. Orang hafal Quran dia tukang sembelih binatang. Faham tak? Itu cara dia orang. Jadi dengan sebab tu kosher meat tadi kita kata halal. Ni berdasar hujah dan dalil. Bukan sebab saya kata orang kata, faham? Bukan sangkaan agaknya barangkali. Ha. Saya katakanlah daging halal tu jauh lah. Kena ambil 3 bas ke. Kosher meat tu dekat lah. Katalah orang tu student. So kita Ini pasal dalam Quran kata halal untuk kamu, halal untuk mereka. Mana benda ni berdasar pada ayat ni, tak ada masalah. Tak payah pergi jauh. Tak payah. There's no such thing. Tak ada sebarang kemestian macam tu. Bila kata halal. Quran kata halal. Quran kata halal, maka ia adalah halal. Stop situ. Okey. Kita kata macam adakah lebih baik? Tak ada lebih baik. Faham? Ada persoalan kata mana ada lagi ahlul kitab. La ilaha illallah syarikallah. Okey, apa bahasa dia kata tak ada dalam kitab? Sekarang kita kena ikut aturan dan kalau dia ikut Taurat dah tak ada. Habis Allah Ta'ala kata dia cakap apa ni? Ketika mana diorang apa? Tunggu, ketika mana Nabi bercakap dengan diorang tentang perkara ni? Bukankah diorang memang orang yang sama? Kau yang lain? Saya lain lah. Diorang ikut ke kitab Taurat soalan? Ketika zaman Nabi sendiri. Zaman sekarang pun ada. Bukan, apa tak ada pula ni pula masalah. Nabi jumpa diorang tu siapa yang depan Nabi? Yahudi mana depan Nabi? Ketika tu Yahudi yang sama. Cuma yang kalau Kristian je, Kristian zaman Nabi tak ada Protestan. Protestan tak ada. Kalau Koptik Mesir ada. Katolik Rom ada. Lepas tu apa yang Ortodok ada dekat belah Eropah dan sebagainya. Tapi yang dia kata, kalau anda kata yang macam apa, kalau kita kata apa Yahudi, tak ada satu je, mana lain. Tapi dia kata tak ada ahli kitab. Soalannya apa benda? Apa hujah? Kalau kata diorang tak ikut Taurat, zaman Nabi lagi diorang dah terlanggar dah. Siapa kata zaman Nabi diorang ikut Taurat? Siapa kata zaman Nabi diorang ikut Taurat? Soalan, apa benda yang diorang langgar? Perintah Allah Ta'ala semua dia langgar. Mana kita tak ada kata macam tak ada dalam kitab. Alasan tu masalah datang mana? Ada orang macam Imam Nawawi rahimahullah, betul, di kalangan para ulama, Imam Nawawi rahimahullah tak membenarkan. Alasan dia kata telah musyrik orang-orang ni. Tapi dalam masa sama jumhur para ulama menyatakan sejak zaman Nabi lagi Nabi tegur berkenaan dengan Isa bukan anak Tuhan. Betul tak? Kan? Waqalatil Masih waqalatil Yahud Uzair ibn Allah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair anak Allah. Waqalatil Nasara Masih ibn Allah. Dan berkata orang Nasrani Al-Masih anak Allah. Zaman Nabi hidup lagi diorang buat benda ni. Bukan Nabi dah mati baru diorang buat perkara ni. Tak, zaman Nabi hidup mereka dapat menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka kata Isa anak Tuhan tu zaman Nabi hidup lagi. Dan Quran rekodkan. Datang kita kata tak ada, macam mana? How can I say tak ada dah? Mana ada yang dulu macam ni, dulu macam ni. Dulu macam ni, kita datang hujah mana? Hujah mana? Quran kata boleh, kenapa kita kata tak boleh? Faham tak? Seorang masih mengaku Allah Ta'ala Tuhan, masih mengaku ada akhirat, ada syurga neraka. Diorang masih mengaku perkara berkenaan. Menyekutukan Allah Ta'ala tak boleh, haram dan sebagainya. Tahu, memang diorang tahu benda berkenaan. Bagi orang Yahudi, benda berkenaan masih terjaga. Ya, jangan tengok Yahudi pelakon tu. Yahudi pelakon tu macam pelakon Melayu juga. Kita dah Muslim kita yang pakai baju tak cukup, sama je. Yang tengok yang itu bukannya wakil untuk umat Islam. Kan orang-orang yang pakai tak patuh pada Islam kan. Muslim yang tak praktis Islam bukan menjadi syarat untuk kita lihat. Kita lihat pada siapa yang praktis benda berkenaan. Praktis mereka masih lagi sama seperti dahulu. Mereka zaman Nabi pun macam itulah perangai mereka. Zaman sekarang pun macam itulah perangai mereka, tak ada beza. Mana bahkan fahaman tak berubah. Pelakon tu macam kosher ke? Tak, ada pelakon tu saya tak pernah pergi rumah diorang. Agak-agak. Tak tahu. Dah agak itu kita kata tidak ada agak-agak, tidak ada sangkaan-sangkaan. Allah Taala alam. Kita tahu. Yang pentingnya kita kata diorang tak praktis apa yang Allah Taala arahkan. Pasal the Jew yang perempuan kalau betul ikut tu tak ada pakai macam tu. Kan? Pakai tak ada terdedah sini terdedah sana. Even kalau Katolik kan yang berpegang Katolik, pakai sopan dan sebagainya, tutup aurat dan sebagainya. Memang diorang kena jaga benda berkenaan. Cuma lepas modernization kan, modernisasi yang berlaku di Eropah, di barat dan sebagainya. Dulu
kan. Dulu yang kalau masih ada apa Amish kan. Orang-orang yang tak nak pergi, tak nak buka televisyen, tak nak sekian. Tu Yahudi semua tu, tahu tak? Pakai tu umpala, tutup muka dan sebagainya. Pakai baju besar-besar. Dia pakai macam tu sebenarnya. Tapi zaman kita sekarang ni yang baju tak cukup ni. Zaman dulu cukup baju. Pakai elok. Kan sampai ke sini dengan. Sekarang ni ini. Ketiak-ketiak tunjuk kat orang. Tak, betul tak faham? Jadi konsep tu bukan modernization, bukan masalah agama tu. Agama tu masih kekal. Faham tak? Protestan dia memang betul. Kalau orang kata Protestan dia, saya setuju. Protestan ni adalah agama yang mengasingkan antara dunia dengan apa dunia dengan akhirat. Agama dengan dunia ni diasingkan. Yang dikata menjadi apa fahaman sekular di mana-mana tempat dunia ni berdasar kepada Protestan punya fahaman. Apa hak Allah Taala untuk Allah, hak raja untuk raja. Dan dia pegang benda berkenaan dan diamalkan oleh sekular mana-mana tempat. Bila dia buat benda-benda projek ke apa tak tengok halal haram, dia luluskan bar tak tengok halal haram dan sebagainya, maksud dia sekular. Maksud dia kata bab ini untung untuk makan. Yang ini untuk Allah Taala pergi masjid. Dia buat macam tu. Dua-dua dia buat. Jadi itu benda tu apa yang macam Renaissance yang berlaku di Eropah. Dia terakhir dekat situ agama Protestan. Kristian Protestan ni lahir di situ. Jadi kita kata yang itu mungkin kita kata boleh kita nafikan. Tapi yang lain, yang Yahudi lain tak ada, masih kekal. Masih kekal sebagai itu. Dan kosmik itu masih lagi menjaga benda berkenaan. Dan Allah Taala nyatakan Al-Quran dengan ayat tadi, memang ia menyatakan bahawa memang halal. So makanlah. Kalau anda kata tak jumpa tempat yang makan yang halal, makanlah itu, tak ada masalah. Tapi gatal pergi situ je saja pun masalah juga. Kan? Dia tahu ada kan, dia tahu ada yang halal sebelah kedai A Muslim jual, B Yahudi jual. Dia pergi kedai Yahudi juga. Masalah lah pula. Kan tak pandai-pandai pula masalahnya. Tak kena lah pula tu. Faham Baik, patah balik. Okey. Dia kata apa? Ini memerlukan penimbangan masalah-masalah seluruhnya, kecil dan besar, dengan timbangan keadilan yang bersandarkan mula-mula sekali kepada dalil dan pembuktian. Anything kita dengar, mana kita kena apa? Macam kita kata nombor 2, kosongkan diri kita sebarang influence. Biar bapak kita buat sekalipun, mak kita buat sekalipun, atuk nenek kita, bangsa kita buat sendiri pun, kalau benda tu salah, kita kena bersifat dengan adil, maka kita cari hujah dan dalil. Bukan berdasar kepada apa. Tapi lah orang Melayu kita ni paling lembut dekat dunia, jadi dia are better than others. Kita gunakan alasan tadi untuk beramal, tak boleh. Amalan kita bukan sangkaan, bukan jangkaan, tapi bukti dan dalil. Mana kena bincangkan masalah tadi secara detail. Tu macam belakang kata makanan tak apa, isi dalaman perut tak ada makan. Saya dalil hadis Nabi kata boleh, apa salah? Tak boleh. Kan, tapi mak saya, keluar mak saya je masalah. Kan ada orang kata, tapi mak saya kata, mak saya kata, tak menang lah. Dia ada orang, dia bila kalah hujah, dia panggil, dia guna mak dia. Dia sebut, mak saya kan, mak saya, masalah lah. Ni kira adik ipar dia macam tu. Dia kalah debat saya, dia kata, tapi mak. Dia kata, mak kau masukkan dalam ni, apa salah dia? Jangan masukkan mak kau dalam ni. Mana nak bincang sini. Kalau dia masuk mak dia, nak menang lah. Dia pakai mak dia. Mana kalau saya kata salah, mana salahkan mak dia. Problem sekarang Islam, kita kata mak kita bukannya Nabi. Bapak kita bukan Nabi, kita hormat mereka. Tapi kalau mereka bertentangan dengan apa Allah Ta'ala arahkan, kita kata tak ikut ada orang tu je. Tak boleh buat macam tu. Faham Apa-apa yang tunjukkan oleh dalil, maka ia adalah kebenaran. Mana-mana dalil datang tunjukkan ia adalah benar, maka ia adalah kebenaran. Dan apa-apa selainnya, maka ialah kebatilan. Tak kira datang dari siapa sekalipun. Pasal sandaran kita adalah hujah dan keterangan. Dengan itu akan gugurlah setiap khurafat. Any khurafat datang, semua akan hilang. So tak adalah kita bazir duit benda yang tak patutnya. Kan kita kata, itu kan kita kata contoh macam untuk orang yang mati, benda paling besar diperlukan oleh dia adalah keampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nothing more than that. Maka kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kalau orang tu datang yang amal banyak mana sekalipun, amal tadi tak tentu menyelamatkan dia. Bahkan ada orang datang hari akhirat nanti bawa amal, tapi amal dia menyebabkan dia apa? Dia jadi muflis. Kena bayar balik pada orang-orang yang dia hutang kat dunia. Kenapa? Sebab mungkin keluarga dia lupa nak minta ampun untuk dia. Sibuk bayar akan bagi pahala, tapi rupanya pahala kita tak standing dengan apa? Dosa yang dia buat. Dosa dia buat kan? Kena faham. So secara asasnya kita kata, kalau orang tu betul-betul nakkan kebaikan untuk si mati, benda paling besar yang Nabi ajarkan adalah apa? Minta keampunan dan rahmat untuk orang berkenaan. Tu kata Nabi ajarkan, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mana aghfir lahu warhamhu, ampunkan dia, maaf rahmatilah dia, belas kasihanlah pada dia. Kalau mayat tu dibelas kasihan Allah Taala ampunkan, takkan kena benda lain dah. Confirm dia akan selamat. Tapi kalau tak diampunkan, masalah. Tapi ini dasar dalil kan. Tapi dasar pada ikutan-ikutan manusia kita. Startlah hari sekian mak bapak balik rumah, hari sekian kau gaduh-gaduh ni, kau tak tengok ke mak bapak kita dalam kubur. Ayat macam tu pula keluar.
Takut Allah Ta'ala dululah. Takut mak bapak pasal. Kan mak bapak kita dalam kubur, yelah. Tapi Allah Ta'ala patut kita takut. Kau tak takut Allah Ta'ala ke? Makan benda haram, cakap macam tu. Ini, kau tak berhenti ke? Mak bapak kita dalam kubur marah kita. Barulah gitu. Nangis-nangis dalam kubur. Masalah sampai berita macam mana? Kena tahu. Kalau dalil ada menyokong, ya. Kalau tidak, jangan gunakan hujah tadi. Ya, Kak. Dia umumkan lelaki perempuan dan perempuan. Tak, perempuan kan tukar. Ha. Kena tukarkan. Memang dah bila bab berdoa macam Nabi SAW doa ketika itu kebetulan pada seorang mayat dari kalangan para sahabat. So hatta orang yang meriwayatkan hadis ni kata, aku dengar Nabi doakan doa berkenaan untuk si mati tu sampai aku mengimpikan kalau boleh akulah mayat berkenaan. Mana Nabi doakan macam tu. Ya Allah, maaf, ampunkanlah dia, belas kasihan pada dia, maafkanlah dia. Mana mana kita kata ampunkanlah dia, kita kata lafaz-lafaz tadi tu lafaz yang paling tinggi. Tak ada tinggi lagi. Nabi kita highest tauladan kita. Tapi datang kita ni orang tu baca ilahatan Nabi SAW start dengan tahlil. Kita nak pergi mana ni? Tak, soalan nak pergi mana? Datang benda berkenaan kita kata adakah Nabi SAW galakkan? Tak ada galakkan pun. Tapi doubt. Barangkali boleh jadi agaknya kot-kot kalau buat moga-moga. Tahu tak? Kan ada hatta orang-orang yang berkata buat tahlil, dia kata moga-moga sampai. Moga-moga sampai, moga-moga. Tapi kalau tak dihidangkan ayam goreng atau sekian, tak datang pula. Kan? Bagi biskut kering je, kita punya tahlil ni biskut kering je. Kan? Tak boleh datang lah, kan? Atau Pak Imam tak dibayar. Letih-letih penat tak dibayar. Jenguk-lengoh juga tu. Kalau sehari 3 kali. Masalah dia kan. Tak ikhlas kepada Allah, kita nak hadiah pada orang. Mana boleh? Tapi bila kita belajar tak, kita nak buang benda ni, belajar hujah dan dalil, kita akan hilang. Maksudnya, diperlukan keampunan dan juga rahmat. So, pahala lain tak? Kalau anak kita macam kita, seorang anak yang sayang mak bapak dia, jangan lupa berdoa je. Jangan lupa berdoa. Pasal bila Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, idza matal insan atau idza mata ibnu adam, in qata amalu illa min salas. Putus amalan dia. Tak ada amalan baru dah untuk dia kecuali 3. Sedekah jariah. Mana apa yang disedekahkan oleh dia. Atau sedekahkan oleh keluarga dia, pihak dia. Mana buat benda berkenaan jalan raya ke, bukan sekolah agama je, jalan raya ke, bus stop ke, tempat hentian motosikal ke, apalah benda, lampu jalan ke, as long as benda tu bergerak, digunakan dan sebagainya, maka kita akan dapat pahala. Pokok kita tanam pokok, orang makan hasil pokok kita, menjadi sedekah untuk kita. Tapi orang kedekut kan, dia tanam pokok jangan makan, lestik, tunggu lestik. Siapa datang dia curi mangga pokok muah dia, dia balut beria, takut. Tapi busuk juga kan, kedekut gila. Bagilah, apa masalah, dia sebiji 2 biji kan, dan rezeki tu akan bertambah dengan sedekah. Kalau pokok tu ditanam, selagi pokok tu berhasil, dia mati dalam kubur pun jalan pahala kepada dia. Maksud dia, ada orang berteduh pokok tu, ulat makan dalam pokok tu, maksud dia untung, tak ada rugi langsung, nothing tulus. Tapi kedekut tu salah faham. Sedekah jariah, letak masjid je, lupa berkenaan dengan tajuk asal. Au ilmu yuntafa'u bi atau ilmu manfaatkan. Ilmu yang kita ajarkan, kita ajar adab. Kan bila orang budak datang masuk, tak bagi salam. Tak bagi salam ke? Kita kata tegur dia. Ya, kita macam diam je, ni anak orang bukan anak aku. Tak. Dia tersilap, saya cakap kuat dia tu. Budak-budak lelaki tu 2 orang masuk masuk restoran. Saya duduk kat sini dengan isteri saya, dengan adik ipar. Kemudian lintas budak tu 2 orang. Dia sampai, hai. Lepas tu lintas belakang saya, saya kata, dia kata salam budak-budak ni. Lepas tu mak dia datang di belakang, dengar saya cakap. Atau mak dia nampak marah. Mak dia bagi tudung kan, kalau dia kata tak faham juga, tak tahulah kan. Silap, ada tak masuk hai kan, lintas, tak tahu dia jumpa siapa. Tapi Muslim cakap lah, Assalamualaikum, asal hai kan, hai bye apa kan, tak dia ajar adab. Kalau kita kata ajar adab, kita ajar adab berkenaan bagi salam. Seorang kita ajar, macam anak kita masuk rumah tak bagi salam, keluar balik bagi salam. Masuk. Lepas tu dia beramal, kita dapat pahala. Dia ajar anak dia ajar kawan dia, dapat pahala. Kita dapat pahala sama. Kita dapat pahala berganda-ganda dengan sebab benda berkenaan. Kita mati pun benda tu berjalan, dia amalkan oleh dia ajar orang lain, orang tu beramal, kita dapat pahala juga. Itu yang dikatakan ilmu manfaat. Bukan ilmu manfaat ni hanya ustaz je dapat, ustaz je dapat, lain tak dapat. Tak. Siapa saja yang kita ajarkan, kita ajar contoh macam panas enjin kereta dulu ke kepada orang kan, orang tu bermanfaat. Apa saja ilmu manfaat. Cara pemakanan ke, cara nak bangun tidur awal ke, jam terbaik untuk dibeli bagi bangun tidur awal ke. Kita ajar pada orang, maka lepas tu orang tu gunakan, dia beramal dan sebagainya, maka baguslah. Kita dapat pahala.
pahala kita berganda-ganda setiap kali mana ada orang pakai benda berkenaan. So secara asasnya ajarkan ilmu dia. Betul. Yang terakhir apa? Awal din salihin yad'ulah, ataupun anak yang soleh. Anak ni bukan lelaki saja. Walad dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Untuk lelaki dan perempuan. Ya. Yeah? Kalau ibnun bintun je. Ibnun anak lelaki, bintun anak perempuan. Tak boleh tukar dah. Tapi kalau kata walad, kena semua sekali. Kena semua sekali. Kalau tidak nanti orang baca lam yalid walam yulad. Oh, tidak beranak itu anak lelaki. Kalau beranak anak perempuan lahir apa sebut apa? Sama juga, kan? Kalau orang wanita melahirkan anak perempuan, kan? Dia akan sebut waladat. Kan? Ataupun dilahirkan lelaki. Waladat juga. Kan dalam Quran kan lam yalid walam yulad, kan Allah Taala sifat tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wah, ni anak lelaki. Perempuan mungkin boleh jadi. Mana macam tu? Walad tu adalah anak ataupun anak yang soleh, yang baik, yad'ulah, yang sentiasa mendoakan dia. Okey, macam mana? Maksudnya anak yang baik tadi macam apa tau? Macam benih ditanam oleh mak bapak, dia letak kat bumi ni. Macam pokok lah tadi. Cuma beza pokok tadi, tak payah pokok tu doakan si mati tadi terus berjalan pahala. Anak ni yang macam pokok berkenaan, keluarkan hasil, buat benda baik, tolong orang susah, berzikir, baca Quran, datang kelas agama. Anak ni punya perbuatan akan sampai pahalanya kepada mak bapak dia selagi mana anak ni masih ingat mak bapak dia. Mana mendoakan, ya Allah ampunkan mak bapak aku. Dia sebut macam tu je, anything dia buat harian akan sampai kepada mak bapak dia. Dia lupa saja doa, atau dia tak nak berdoa, dia berhenti berdoa, maka putuslah hubungan di antara dia dengan mak bapak dia. Tu je. Bukan maksud dia Allah ampunkan mak bapak aku. Tak semua sekali orang boleh doakan keampunan. Saya boleh doakan orang yang saya tak kenal. Ya Allah ampunkanlah dia. Tapi yang dalam tajuk pahala sampai, ini pahala sampai baru untuk si mati, ini lain. Mana anak tadi, kita sekarang ni kan, kita ni adalah aset mak bapak kita. Kita ni macam pokok mak bapak kita tanam dahulu. Mana letakkan. Anything kata-kata baik kita buat, dia dapat saham. Kita buat benda, apa benda kebaikan kita buat, dia dapat saham. As long as yad'ulah, dia mendoakan. Macam seorang isteri tahan suami dia, mak bapak dapat saham. Kan, kalau anak isteri tu tak tahan suami dia, lawan suami dia, kan, baling kayu kat suami dia sebagainya, kan, ajuk gaduh, dia taekwondo suami dia, okey, mak bapak tak dapat saham, kecuali mak bapak dia ajar. Mak bapak dia kata pukul suami kau. Okey, kalau mak bapak dia lafazkan benda berkenaan, dia dapat saham. Kalau kata mak bapak dia tak ajar macam tu, then anything si anak tu buat, yang kebaikan dia, keburukan tak, kebaikan akan dapat. Macam seolah-olah macam kita dah tanam benih pokok di muka bumi, pokok tu tumbuh, orang yang menanam tu akan dapat hasil. Macam juga seorang yang tinggalkan anak yang baik di muka bumi, tapi syarat dia, selagi anak tu mendoakan mak bapak dia, segala amal anak tu buat, mak bapak dapat saham. Itu konsep sebenar. Kita belajar, oh betul macam ni, faham. Oh boleh rupanya lepas anak perempuan pun jadi. Dulu anak lelaki je. Siapa kata anak lelaki je punya perbuatan? Tak, anak yang baik, anak yang soleh, yang ditinggalkan oleh orang yang mati tu. Kalau dia kata anak tu buat baik dan sebagainya, dia baik, dia buat amal-amal soleh, kebaikan, dengan syarat dia masih ingat mak bapak dia. Dia actually benda tu menyebabkan hilang. Bila orang tu baik, kan, Allah tak pandang dia, tengok dia. Bila dia baik, dia elok, Allah tak tengok dia. Dan mulut dia pula melafazkan apa? Ya Allah ampunkan mak bapak aku. So Allah tak akan tengok pula mak bapak dia. Tapi kalau dia kata dia tak pernah lafazkan, Allah tak tengok dia je lah. Putus daripada mak bapak dia. Itu kena faham konsep dia. Jadi kita kata ajar anak supaya sentiasa ingat doakan kita. Bukan nanti mak abah mati buat tahlil dia. Tak juga. Bukan macam tu. Faham tak? Konsep tu kena faham. Jelas? Jadi maksud dia, bila kita kata dengan hujah dan keterangan, segala kebatilan, segala khurafat akan hilang. Khurafat berkenaan dengan hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-sekian akan hilang. Akan hilanglah benda-benda pelik-pelik ni. Gantung gambar ke. Kan dulu gantung gambar apa? Orang kampung suka gambar, gantung gambar borak. Pergi Mekah, di balik Malaysia dia bawa kampung borak. Saya ingat dulu kat kampung rumah atuk saya. Apa benda tu saya tengok? Ada gambar apa macam muka manusia, badan macam keledai macam ni kan. Lepas tu ada sayap. Saya pandang benda ni kan. Dia dulu orang kampung-kampung kita ingat benda tu kalau gantung dalam rumah akan beri kebaikan, tahu tak? Ingat benda suka hati gantung ke? Kalau benda tu baik gantung benda lain. Tapi nak gantung benda macam tu sebab fahaman dalam tu. Ideologi tu datang. Sebab apa? Dia nak hilang benda ni. Kalau kita tanya kenapa gantung? Nak hilang kan? Mudah. Kenapa gantung? Sebab kalau gantung sekian. Siapa kata? Dia diam. Siapa kata? Tak ada tu, tinggalkanlah. Macam tu. Kalau dia kata, kenapa buat ni? Untuk dapatkan sekian. Siapa kata? Nabi sabda. Siapa yang nak buat ta'ana? Mudah. Pasal hujah dan keterangan.
Baca ayatul kursi, syaitan tak kacau. Siapa kata? Nabi sabda. Sambil nak awak tahu nak mudah. Tapi kalau kata, baca selawat syifa, akan sihat badan. Siapa kata? Siapa kata itu kan? Dia okey. Kalau bukan Nabi, bukan Allah Taala, dia stop. Pasal orang-orang lain tak boleh datangkan dengan syariat baru. Sihat badan kan? Makanan sunnah. Okey. Kalau makan makanan sunnah akan jadi cergas minda. Soalan yang dijual itulah air jus tok guru ke tok guru ke kan? Mak guru ke? Soalan, siapa kata? Kita ingat, siapa kata? Siapa janji? Kalau Nabi janji, kita angkat tangan. Nabi janji, kita angkat tangan. Kalau doktor kata benda-benda yang apa high in glucose, it's actually boleh aktifkan otak. Itu doktor kata. Tak ada masalah doktor kata. Okeylah. Bila sandar pada Islam saja, maka perlukan pada dalil. Sandar pada agama dan dalil kena datang. Tak ada dalil yang buat. Okey, dia kata dengan itu akan gugurlah setiap khurafat dan kesesatan pemikiran yang tidak mempunyai sebarang habuan kesan atau nilai, habuan kesan atau nilaian. Serta akan selamatlah akal dan pandangan daripada kemunduran dan kejatuhan. Maka hilanglah kemunduran dalam akal kita. Kita akan mula ke depan. Kita akan tahu bahawa apa benda yang akan menanti kita. Kita tak tahu apa akan jadi. So kita akan ambil asbab. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak tahu satu nyawa tu apa dia akan dapat esok. Untung atau rugi, keuntungan sikit atau banyak, dia tak tahu. Jadi ambil asbab. Mengambil asbab ini penting. Kadang-kadang ada orang tu dia tunggu tapi dia tak ambil asbab. Ambil asbab contoh macam ni. Lapar, makan. Kan? Sakit, jumpa doktor. Tak ada duit, pergi kerja. Kan kita macam nanti mungkin akan datang juga duit sedebuk kan daripada atas langit. Itu nama dia siapa aja kan? Ada dalil tak? Ada dalil stop situ lah. Kan? Tapi Robert tak ada uyah. Nampak dia bawa cerita ni lah, cerita itulah, cerita sekian. Tak pakai. Qala Allah, qala Rasulullah. Dan juga apa ijma' para sahabat. Stop situ. Jangan tambah-tambah benda lain. Di atas binaan yang saling kukuh mengukuhkan ini, dibina dakwah para anbiya seluruhnya. Mana semua para anbiya hujah ketika mereka berdebat atau berhujah dengan kaum dia, mereka datangkan dengan tajuk hujah dan keterangan. Mereka bukan ajak orang ikut dengan sangkaan-sangkaan. Mereka kata ikut aku utusan Allah. Mereka kata apa bukti? Dia tunjuk bukti. Dia bukan datang dan diam je. Dalam surah Al-Baqarah ayat 111, Allah Ta'ala nyatakan qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Qul, katakanlah Muhammad, hatu burhanakum, bawakanlah bukti kamu jika kamu orang-orang yang benar. Ayat ini adalah jawapan kepada dakwaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka kata apa? Waqalu, dan mereka berkata, awal ayat ni waqalu la yadkhulul jannata, tak akan masuk syurga illa, melainkan man kana hudan aw nasara, siapa-siapa yang ikut agama Yahudi atau ikut Nasrani. Allah kata apa? Tilka amaniyum, hai Muhammad, itu adalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, cakap pada mereka datang bawa bukti kamu. In kuntum shadiqin, kamu benar. Actually dalam Bible tak ada. Within the Bible kan, the Old Testament, New Testament, tak ada sebarang statement untuk menyatakan benda berkenaan. No such thing. Sebab itu kita kata, bila Quran kata hatu burhanakum, orang Kristian tak boleh kata tak ada. Kita dan Islam bila kita kata siapa-siapa tak ikut Muhammad SAW akan kena musibah daripada Allah Ta'ala. Maksud dia akan dimasukkan neraka. Ini datang dalam mana? Dalam hadis Nabi SAW. Bila Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? La yasma'u ismi, tidak mendengar namaku, Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'minu bi illa adkhalahu Allahu an-nar. Tidak mendengar namaku seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia tak beriman denganku. Mendengar namaku tapi tak beriman denganku, maka dia, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam neraka. Ini hadis Nabi SAW. Dan bahkan Al-Quran pun banyak dalil menunjukkan bahawa wajib mereka mengikuti Rasulullah SAW. Macam dalam Al-Quran Allah kata, fa'in amanu bima amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu ahli kitab ini beriman kama amantum bihi, sebetulnya kamu beriman, faqad ihtadaw, maka mereka telah dapat petunjuk. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dia muka surat terakhir juzuk yang pertama, suratul Baqarah. Muka surat terakhir, juzuk pertama. Muka surat terakhir, juzuk pertama. Tu atas tu. Tu. Ayat 137.
Allah Ta'ala nyatakan fa in amanu, dan jika mereka itu ahli kitab ini, tak kira atau siapa saja, amanu mereka beriman bimithli ma amantum bi, seperti mana kamu beriman. Mana kamu ni siapa? Siapa kamu dah ni? Jika mereka beriman seperti mana kamu beriman. Siapa? Kamu ramai tu, amantum. Siapa? Nabi dan para sahabat. Kalau mereka beriman seperti kamu, wahai orang Islam, yang dituju itu ada para sahabat, faqadih tadau, maka mereka telah dapat petunjuk. Mana kalau sekiranya orang tu ikut bukan itu, maka tak dapat petunjuk lah. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, mereka dalam perpecahan. Fa yakfikahumullah wa was-sami'ul alim. Sehingga Allah akan mencukupkan kau, tak perlu kamu hadapi mereka, wahai Muhammad. Fa huwa as-sami'ul alim, dan Allah Taala mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya ayat ini beri satu garis panduan. Maksudnya kalau siapa beriman bukan dengan cara para sahabat beriman, maka dia tertolak. Hatta siapa-siapa yang datang selepas pun daripada orang Islam sekalipun, tak ikut para sahabat, dia salah. Pasal Allah kata, kalau mereka beriman seperti mana kamu beriman, maka apa? Seperti apa, dengan seumpama apa yang kamu imani, maka mereka telah dapat petunjuk. Petunjuk hanya datang dengan cara berkenaan. Kalau kata orang tu beriman dengan cara lain, atau fahaman lain, atau falsafah dan sebagainya, maka akan tertolaklah iman dia. Takkan dapat petunjuk daripada Allah SWT. Bahkan makin sesat. Sebab bila orang tu datang masuk apa? Contoh zaman kita sekarang, para sahabat belajar untuk dekat diri kepada Allah Ta'ala, benda wajib, benda sunat dan sebagainya, itulah jalan kepada Allah Ta'ala. Tapi yang diajar dalam sufism dan sebagainya, ada tarikat ni, zikir ini, amalan ini. Perasan tak banyak yang sesat? Banyak yang apa jadi rosak. Yang baru ni kan balik kan daripada apa? Saudi Arabia dia bawa. Kalau tinggal di Saudi Arabia kena pancung. Kerajaan Malaysia ambil balik. Yang isteri harta kaya. Kalau anda kata kerajaan Malaysia tak ambil balik, kerajaan Saudi akan pancung dia. Ajaran sesat. Di sana ajaran sesat tak susah. Mudah je kan. Akan pancung. Kalau dia kerajaan Malaysia ambil balik, ekstradisi balik Indonesia, akan dibicarakan di Malaysia. Tapi sebenarnya kes dia, kau nak faham, kalau dia kata nak kena kat sana, dia memang boleh dah. Lepaskan je. Tapi benda dia akan menyebabkan apa bising di luar, di antarabangsa dan sebagainya, maka dia tidak orang kata dibenarkanlah. Dicuba kerajaan Malaysia baik lagi, ambil tarik balik Malaysia. Jika tidak, memang kena. Kan? Tu contoh itulah orang Taman Tun masalah dia. Jiran belakang ni je. Kan duduk kat Saudi, dekat Jeddah hari tu, dia kumpul duit dan sebagainya, buat travel agency, buat program macam-macam, ziarah ke tempat lain. Orang ziarah ke Kaabah, dia ziarah tempat lain. Orang ziarah Kaabah, pergi Madinah, Mekah, dia ziarah tempat lain. Ini sesat kan dia panggil. Jadi konsep dia sekarang macam ni. Contoh macam orang yang tu, dia kata, kalau dia kata dia beriman dengan benda selain daripada para sahabat imani, mana banyak jadi kes ni. Tapi banyak orang kita masih lagi. Saya dengar mufti Jabatan Mufti Negeri Sembilan try untuk cuba untuk buat pendaftaran bagi semua tarikat-tarikat yang nak berdaftar. Buat apa saya kata? Tak, kita kata tu, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, ni pegang. Kalau mereka beriman, mereka siapa? Ahli kitab, orang datang selepas daripada kamu, beriman seperti kamu beriman. Macam mana kamu beriman, dia beriman benda sama. Maka mereka telah dapat petunjuk. Nak petunjuk, maka imanlah imannya para sahabat. Datang kita, betul lah sahabat tu benar, tapi ada tapi lagi. Quran kata tak ada. Ya, saya. Mana tadi ada kes? Ada pakcik seorang tanya. Dia kata, ustaz, tapi nak puji Rasulullah. Saya tak puji Rasulullah. Para sahabat dia pandai puji Rasulullah banding kita. Kan, kalau kita gini, kita extend sikit. Imam Syafi'i buat kerja apa? Malik, Ahmad, Abu Hanifah, Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Barak. Ni ulama-ulama di kalangan tabi'in ni. Tabi'in yang kerja apa kerja mereka sebenarnya? Mengajarkan ilmu Rasulullah, menyampaikan ilmu Rasulullah, tafsirnya, hadis dan sebagainya. Datang kita sibuk menyanyi, apa pasal? Tak faham tak? Konsep dia mudah je. Mana Imam Syafi'i buat kerja ni tak salah. Tak buat, kita buat kenapa? Kata mazhab Syafi'i bohongnya kan, tipu. Cakap suka hati je. Kami mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak sibuk benda ni pun. Bahkan masa dia kosong, dia dihabiskan dengan apa? Mengajarkan hadis Nabi SAW, menerangkan hadis Nabi SAW, terangkan hukum hakam Islam. Ini tanda dia sayang Rasulullah. Tak, Imam Bukhari hafal hadis, Imam Muslim hafal hadis sebab sayang Rasulullah. Tak nak orang menipu atas nama Rasulullah SAW. Datang kita sibuk nyanyi.
Anak kita pun kalau kita bagi macam tu, saya kata untuk dengan pakcik tu kan, kalau Tuan Haji ada anak Tuan Haji arah macam-macam sikit, satu haram pun dia tak ikut. Tapi dia buat band, duduk depan rumah nyanyi. Tak Tuan Haji keluar rumah dia nyanyi. Oh ayah, dia kata. Tuan Haji suka ke? Dia diam kan, dia pandang sengih-sengih. Dia kata macam mana? Tuan Haji tak redha untuk diri Tuan Haji, orang anak macam tu. Tuan Haji redha untuk Rasulullah, pengikut macam tu. Yang kerja menyanyi je. Menyanyi makan pula. Tu makin bulat tengok. Yalah ustaz bulat lain lah. Yang maksud dia makan kan. Dia sibuk nyanyi je. Tak ada lain ke? Tak tu saya kata, masa habis kumpul ke orang, kalau ajar kan, kalau panggil ramai-ramai tadi, berapa ramai yang hafal hadis matan arba'in Rasulullah SAW? Hadis 40. Sejak bila? Jadi habiskan masa untuk itu kenapa? Berapa ramai datang ya apa hal? Kan? Kenapa? Tak nampak sangat tak betul. Nabi SAW kan. Tu kita tahu yang Ustaz Ridwan dia cerita berkenaan guru dia, seorang guru dia ajarkan, guru dia kata misal perbandingan cinta kita Rasulullah, kita cinta Rasulullah dengan para sahabat cinta Rasulullah beza dia macam ni. Bayangkan dia kata ada roda dia kayu, roda kereta lembu nak golek di atas bukit. Bukit antarabangsa tinggi kan? Golek di atas bukit tu. Okey, katakan Nabi duduk kat bawah. Tengah bergolek tu kan? Ada dua kumpulan manusia. Satu kumpulan manusia tu kita. Orang zaman kita lah, orang zaman kita. Yang dia nampak Rasulullah nak kena langgar dengan tayar lori, tayar kereta lembu tu. Ya Rasulullah, dia duduk tepi jalan. Dia tak pergi ke depan pun. Ya Rasulullah. Itu cinta kita, cinta orang-orang kita. Sahabat Nabi, bila tayar tu bergolek, dia takkan menjerit. Dia orang pergi tahan badan. Itu yang para ulama buat, habiskan masa, berjaga malam, merantau dari satu tempat ke tempat. Kerja dia apa? Untuk nama? Tak. Bahkan tak ada seorang. Kita kata berapa ramai para ulama yang menulis dan mengarang. Hanya kerja dia untuk apa? Menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, menerangkan hadis Rasulullah SAW. Apa hal lah yang habiskan masa ni? Maksud dia kerja. Dia tahan, mana dia habiskan nyawa dia, tenaga dia, wang ringgit dia, usaha dia untuk apa? Pertahankan Rasulullah SAW. Syariat ajar Rasulullah dia dipertahankan. Dia tahan dengan badan dia orang. Ini kita duk nyanyi, ya Rasulullah. Apa hal kan? Apa hal? Apa cerita ni? Konsep macam tu disimpan. Kita kata itu iman atau cinta para sahabat dan para ulama salafus salih kepada Rasulullah berbeza dengan kita. Kita masa kita kosong banyak. Ada masa kita tengok televisyen gini sekian. Tak ada kita kerahkan waktu sepenuh masa untuk Rasulullah. Tak ada pun. Kan buat seminggu sekali tu betul-betul makan lantak-lantak. Betul bulat. Kan? Haji betul kan? Ini kita kata kalau cuba tak pergi makan, cuba tak usah bayar. Saya kata dengan orang masjid makan, cuba tak usah bayar. Dia datang Malaysia buat nyanyi tu jangan bayar. Jangan sponsor pun. Jangan bagi duit pada dia. Tengok dia nak buat tak lagi. Percayalah dia akan berhenti. Tapi bila orang bagi duit, kan tempat ni, dia kata kalau tempat ni, dia macam ni. Dia orang sebut, kalau buat benda berkenaan, ada janji-janji. Contohnya macam akan dapat faedah, kampung akan selamat, kampung akan aman, tak ada akan. Jadi kes orang-orang masjid pergi bayar dia untuk buat benda ni. Yang free ke? Yang buat dekat Masjid Taqwa dan sebagainya. Tak free pun. Datang syekh-syekh datang tu bayar. Buat baca ratib haddad. Ni rejab kan? Syaban kan tengok datang. Siap kata. Tengoklah. Dia datang nak kutip hasil, tuai. Tak usah bayar, try jangan bayar. Tengok. Dia nak buat tak? Tak buat takkan buat. Tak usah bagi duit. Tu sebab dia tak pergi kat ceruk kampung-kampung, kat Ulu Selangor dan sebagainya. Pasal kat situ masjid tak besar. Dia pandai pergi masjid USJ, Masjid Taqwa, Taman Tun, masjid Bangsa. Masjid Setiawangsa sebagainya. Dia pergi masjid macam tu, takkan pergi masjid-masjid kecil. Masjid tak ada orang, duit tak banyak tak pergi. Dia pergi masjid tempat duit banyak. Dia pandai lah, takkan tak bijak lagi. Kesian tengok kadang. Dia kata macam tu, kita kata iman cara para sahabat ni penting. Sebab kita kata dia kata dengan dalil dan bukti. Dalam harta Nabi SAW bila orang Yahudi Nasrani ni kan, kita kata terkeluar daripada Islam. Tak boleh diterima sebagai ahli tak boleh diterima sebagai ahli syurga oleh Allah Taala berdasarkan Quran sendiri, berdasarkan hadis Nabi sendiri. Ini ada seorang profesor tak nama dia. Dia kata orang Buddha pun boleh masuk Islam, masuk syurga pasal mereka percaya dengan Allah Taala. Ahli kitab pun, orang kafir ni tak mesti masuk neraka. Tak semestinya masuk neraka. Tak semestinya kan. Peliknya kita kata iman itulah syarat untuk penerimaan amal. Tanpa iman, dan iman kita umat Islam ni bukan satu je. Mana berdasar pada dua asas. Satu syahadah la ilaha illallah. Syahadah kedua ni Muhammad Rasulullah macam mana? Ya.
boleh masuk neraka pula. Pasal bila kita kata hadis Nabi tadi, kita nak buang mana? Takkan Nabi SAW punya hadis kita tolak dengan logik akal kita. Bahkan kalau ikut Ahmad Didat, Mother Teresa ni ada masalah. Antara yang penggalakkan berkenaan gugurkan anak dan sebagainya dekat belah sana, antara besar. Pasal orang India dia ada masalah tau. Dia orang kalau lahirkan anak perempuan, dia anggap kehinaan sampai sekarang. Jadi dikata korbankan RM5,000, selamatkan diri anda daripada dauri yang lagi besar. Sekorbankan bunuh anak tu awal-awal. Mother Teresa antara yang terlibat benda berkenaan. Banyak orang tak tahu benda ni, bab ni. Dia ada antara orang, pasal dia tak akan dakwah dia sampai. So antara yang mudahkan apa? So anybody tu, come, we help you. Gereja kena buka benda berkenaan. Itu yang kadang-kadang orang kata gereja, bawah gereja ada bayi banyak kan, bayi kena buang, bangkai bayi kan, rangka-rangka bayi mati. Kes ni dia take over dan sebagainya. Dia nak masukkan fahaman dia, tapi cara first thing first, tak apa, kita gelumang dosa dulu, dan after that kita minta ampun dengan Tuhan. Ngarut je kan. Dia figure media masa tunjukkan macam bagus. Tak bagus pun, tak bagus. Siapa lagi umat Islam yang bagus, ya, yang kita tak dapat masuk khabar pun. Okey. Allah Ta'ala perintahkan Rasulnya SAW untuk berkata, "U'tuni bi kitabin min qabli hadha aw athartin min ilmin in kuntum sadiqin." Bawakanlah kepadaku dengan kitab sebelum daripada ini. Mana kalau kamu kata macam ni, bawa sini kitab sebelum ni, aku nak tengok. Ataupun atharatin, sebarang kesan, tanda, min ilmin, daripada apa? Ilmu, dan berdasar pada ilmu dan keterangan. In kuntum sadiqin, kalau kamu semua benar. Surah Ahqaf ayat keempat. Ini Allah Ta'ala suruh Nabi SAW minta pada orang-orang berkenaan yang membuat penyembahan pada berhala dan sebagainya, atau yang mengingkar perintah Allah Ta'ala, atau tak nak beriman dengan para anbiya. Allah Ta'ala suruh Nabi cakap pada mereka, bawa sini bukti, bawa sini tanda, bawa memang berhala ni kena sembah, bawa kitab mana, aku nak tengok. Menunjukkan, walaupun Nabi tak baca, tak boleh baca, tapi Allah Ta'ala suruh mereka datangkan apa? Sign. Maksudnya Islam ni tanda tu penting. Bukannya berdasar pada apa? Sangkaan, jangkaan, agaknya, barangkali, boleh jadi, moga-moga, tak ada. Dan Islam tak ada ruang untuk benda berkenaan. Okey. Telah datang dari atas lidah Ashabul Kahfi, mereka berkata, "Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah." Ini kaum kami. Dia kata inilah kaum kita. Kaum kita ni ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka mengambil selain daripada Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Kalaulah sepatutnya, kalau mereka nak buat macam ni juga, bawa kepada orang muda ni tadi apa? Sultanin bayyin, bukti yang nyata. Baru kita paksa orang untuk ikut cakap kita. Bukti tak datang lagi, tapi kita dah paksa. Tak boleh. Dan Islam sebab pada dalam la ikrah fid din tu berlaku pada siapa? Kepada orang yang tak masuk Islam. Dalam masuk Islam, anda terikat dengan hukum-hukum Islam. Jangan kata macam saya tak nak, saya mazhab Syafi'i, awak mazhab apa? Tak ada. Dan Islam kita macam inilah, kita rakyat Malaysia kan. Kita lahir di Malaysia. Bila ataupun Malaysia ni satu negara, orang datang masuk Malaysia dan sebagainya bound, terikat dengan undang-undang Malaysia. Kalau orang Afrika ke Australia ke Amerika Syarikat, contoh Amerika Syarikat, dia kadar dadah yang boleh dibawa tadi 200 gram tak kena gantung lagi tau. Dan tak ada hukuman gantung untuk pengedar dadah. Untuk orang yang dadah ni tak ada hukum gantung sampai mati. So bagi diorang benda tu masih lagi boleh sekian penjara 5 tahun lah, 3 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Dan biasa kalau dia kata di Malaysia anda ada dadah 200 gram atau lebih. 200 gram atau lebih ke atas. Tak kira apa jenis dadah dia, heroin ke, morfin ke, candu ke, kemudian apa mana? Alah, marijuana kan sebagainya kan, ganja. Anda ada 200 gram ke atas, anda kena gantung. Tak kira anda rakyat siapa. Faham tak? Australia datang Malaysia kena gantung. Kan? Amerika Syarikat datang Malaysia bawa dadah kena gantung. Orang Iran datang Malaysia bawa dadah macam tu kena gantung. Orang tu tak boleh kata apa, saya tak nak. Bila dia masuk dalam satu tempat tu, dia bound dengan undang-undang berkenaan. Tak boleh kata tidak. Macam juga agama Islam ni, dia bila dia bentuk kenegaraan, orang dah masuk dalam tu, dia tak boleh keluar. Kalau orang tu dia senyap, tak bagi tahu siapa dia murtad, Islam tak suruh cari pun. Dia pura-pura, dalam hati dia kufur, tapi luar-luar dia tunjuk macam Muslim. Tak ada hal. Yang berlaku kes tadi, bila orang tu isytiharkan, dah kata dia nak kebebasan, dilawan. Dan itu baru timbul tajuk ke atas dia, kena hukum bunuh. Kalau dia tak ada, dia kufur seorang kan. Tak ada siapa tahu. Tak dipersoalkan atas kerajaan atau atas kita untuk mencari orang berkenaan. Itu kena faham. Dalam Islam itu konteks kenegaraan. Hatta dan kita dan Islam ni, dalam negara kita, kalau pengkhianat kita tembak mati.
Mana negara pengkhianat tu kita bagi kampunan wassalamu, bagi rumah dan sebagainya? Mana ada? Mana kita akan tembak mati? Mana negara pun pengkhianat negara dia akan tembak mati. Kenapa? Itu dia juga Islam tu kenegaraan. Dia bukan sebuah agama yang duduk dekat masjid je. Islam ni agama yang menguasai ataupun memerintah. Bukan agama yang duduk kat masjid. Duduk kat masjid atau duduk yayasan taklim je. Balik rumah tak ada dah. Bukan. Apa saya cerita kat sini, balik rumah pun ni terlaksana Jadi dia kata kaum dia paksa mereka supaya kufur, tapi mereka tak datangkan sebarang bukti. Jadi pada Islam juga, kita tak paksa orang. Bila dia masuk Islam dah, barulah ke atas dia dilaksanakan hukum-hukum yang berjalan di atas Islam. Mana masalah denda, kafarah dan sebagainya, cerai dan nikah dan sebagainya berdasarkan syariat Islam bila dia masuk Islam. Serta dia Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayinat, demi sesungguhnya kami telah utuskan utusan-utusan kami, rasul-rasul kami, bil bayinat, dengan bukti-bukti, dengan tanda-tanda, dengan keterangan-keterangan. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan juga apa? Al-mizan, neraca keadilan. Mana peraturan. Mana kami turunkan mereka, rasul tadi bukan setakat bawa ajaran risalah, tapi diorang juga ada apa? Bukti-bukti. Bukannya datang ajak orang untuk beriman, tapi kenapa? Jangan tanya. Macam Kristian kan, don't ask. Wait until the Holy Spirit be upon you. Kan? Bila dah ada Holy Spirit, then you will understand the Bible. Ni hujah yang paling pelik sampai sekarang dipakai. Orang yang pandai masuk belajar tinggi-tinggi pun masih diperbodohkan dengan ayat tu. Mana ada dalam logik. Mana tunggu orang tu faham. Dia kata, saya tak faham lah verse ni. Kenapa Tuhan kata macam ni? Wait until the Holy Ghost come unto you. Apa hal? Gila apa? Kita dah Islam tak? Kalau tuan nak berhujang saya akan bagi ke dalil tadi, kita terangkan satu persatu. Bukan kita kata macam tuan-tuan tak faham sebab tuan-tuan tak ada lagi apa, roh Islam, iman tak ada lagi. Tak, kita cakap macam tu. Kita akan cakap macam tu. Kita akan kata ini dalil dia, ini keterangan dia. Allah Ta'ala dan Rasulnya takkan dicanggah, takkan disanggah walau apa yang dikatakan. Jelas? Jelas kita berhenti kat sini insya-Allah. Yang kelima yang kita akan ambil, itu yang bahagian terakhir, arahan memerhati dan memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Tak ada soalan lah. Lihat sekejap. Siapa? Lelaki perempuan? Mana boleh lelaki perempuan? Amboi. Tak, kalau lelaki kahwin perempuan tak payah masuk. Tak, ni ayat tadi juga, ayat 55 surah Al-Maidah. Ayat yang sama mendatangkan kes hukum tadi. Masih lagi berjalan. Boleh tak apa. Kalau perempuan ni Islam, lelaki ni jangan. Tapi ambillah muhsanat, bukan pakai spender tu. Problem sekarang dalam Quran Karim kata boleh, tapi dengan apa? Muhsanat. Muhsanat ni perempuan yang bersih, perempuan yang jaga kehormatan dan sebagainya. Yang kita datang sekarang ni umat Islam kita yang pergi Eropah dan sebagainya, kemudian jumpa Mak Saleh nak kahwin. Dia ambil yang pakai baju tak cukup. Faham tak? Sedangkan dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Maidah ayat ke-5, Allah Ta'ala nyatakan apa? Tengok baca ayat tu. Dia kata, Allah Ta'ala nyatakan, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Dan juga dihalal untuk kamu wanita-wanita yang bersih dari kalangan orang-orang yang beriman, dan juga dari kalangan wanita yang bersih dari kalangan orang-orang yang apa? Diberikan mereka kitab sebelum dikatakan kamu, berikan beri kepada mereka ni ujurahum. Apa? Mahar mereka, bukan upah mereka. Kahwin apa pakai upah? Okey, muhsinin dalam keadaan bersih untuk jadikan isteri, ghair musafihin bukannya dalam keadaan dalam keadaan penzinaan, wala muttakhidil akhdan, dan bukan juga ambil kekasih gelap. Secret lover. Bukan. Mana maksudnya kamu berikan mahar, kahwin betul, yes. Tapi tengok asal dia apa? Muhsanat. Muhsanat. Perempuan yang pakai baju tak cukup tu ke muhsanat? Bukan muhsanat. Jadi maksud dia dihalalkan muhsanat, bukan tak muhsanat. Faham? Yang kita kahwin macam orang kata pakai spender tak cukup, baju tak cukup, baju berkahwin, cari. Macam tu apa hal? Kenapa? Faham? Itu bagi bukan dia baju cukup. Apa yang cukup bendanya? Kan? Pilihan awal tu. Dia bertukar baru boleh kahwin. Itu masalah dia pula. Ayat awal nak kahwin tu kena dia bersih dulu baru kita kahwin. Bukannya lepas kahwin baru bagi baju. Okey. Ya Allah a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya. Tak, ya, anak-anak kena ikut suami. Anak ikut suami. Suami tanggungjawab, anak ikut suami. Maknanya dia bukan mati Islam lah. Itu dah cerita. Tak, tu bincang masalah tu. Jangan tanya benda tu. Akan tanya benda tu akan masukkan dua ada tajuk. Tajuk dia sekarang benda tu boleh. Jangan tapi dah tapi lah. Stop situ. Berhenti pada batasannya. Okey. Okey. Bersih ni apabila dia dah kahwin, dia mesti practice. Dia actually before kahwin tu lagi dah kena ajar. Before kahwin. After kahwin tu lain cerita dah. Before kahwin tu dah kena jaga. Mana within choosing tu, lelaki tu mesti pilih wanita yang bersih, bukan pilih wanita yang tak senonoh. Kan dia jumpa kat brothel dan sebagainya. Oh, cantiknya bawa balik rumah. Ni kalau mak aku tengok mesti ajaibnya dia menantu aku. Bukan macam tu cara dia. Kan? Jangan ambil macam tu. Ambil yang bersih. Kalau memang ada lagi yang menjaga halal haram dan sebagainya. Jaga wanita macam tu lah. Bersih tu ahli kitab Yahudi lah, bukan Kristian lah. Kristian kalau dia Katolik atau Katolik atau Koptik atau Ortodok masih lagi dimasukkan apa tu? Mormon pun dia yang asal. Mormon pun asal. Dengan anda kata yang Protestan tak? Protestan tak asal. Mana? Apa itu Protestan? Ke jumhur dia. Ireland masih lagi Katolik. Okey. Okey? Okey, Allah Alam. Manalah saya jadi pakar Mormon pula. Kita tanya Mormon pada saya Ustaz. Okey. Okey, Allah Alam. Ya, saya. Ya, saya. Ada satu video budak ni, budak lelaki ni dia penyanyi kumpulan Nana lah. Nana? Kenapa? Orang tanya kenapa minat grup ni kan. Kata bagus ni, kata dia pasal apa dalam nyanyian tu banyak puji-puji Rasulullah. Itu saya kata tadi. Kalau anda kata anak kita buat macam tu, kita tak reda. Tiap-tiap hari dia buat lagu-lagu kan. Dia tunggu depan rumah. Ya mama kan. Oh mama sayang. Dia katil tak kemas. Bahkan bersepah pinggan. Lepas tu akak kata macam anak tak apalah. As long as dia puji aku, I reda. Reda? Rasulullah lah. Takkan reda Rasulullah SAW ajar tu ke? Is it Rasulullah ajar kita menyanyi tiap hari? Tak kan? Rasulullah kita buat apa? Sekolah apa ya? Belajar apa ya? Apa salah pula sekolah? Bukan sekolah. Tak budak tu berasa rajin belajar. Yang kita bincang sekarang ni masalah apa ajaran harian. Takkan dia belajar, orang lain kena jahil. Orang lain tak diajarkan, dia patut ajarkan ajaran Rasulullah, ajar tafsir Quran. Bukannya ajarkan Yahanana. Soalan simple je. Puji Rasulullah, kadar siapa? Kadar kita. Ikut akal kita benda baik, ikut Rasulullah belum baik lagi. Kan ingat tak kisah kita kata Nabi kata alaisalakum fiyya uswah. Tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Bila ada sahabat-sahabat Nabi cerai bini, jual harta, nak beli senjata, beli kenderaan, pergi jihad lawan Rom sampai mati. Kan Nabi kata pada mereka apa? Alaisalakum fiyya uswah. Tidak adakah pada kamu, untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Dan kalau kita lihat balik konsep tu, kita batal balik, para sahabat yang besar tak buat pun. Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Thabit, apa nama? Salman Al-Farisi, Sa'ad bin Waqqas, Mu'adz bin Jabal, tak buat pun benda berkenaan, tak terlibat pun benda macam tu. Yang nak buat benda macam ni, yang ada apa segelintir nak buat. Kan ramai ni tak buat, yang kita sibuk ikut yang buat suruh. Faham tak? Kalau betul para sahabat pernah puji Rasulullah ketika hijrah, kalau hadis itu sahih, tapi para sahabat tak buat tiap-tiap hari. Tak ada orang Madinah tiap-tiap hari jumpa Rasulullah dia bergendang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kan? Bukan kerja macam tu. Jumpa Rasulullah dia bergendang. Kita pun pening kepala. Kalau kita ada majlis buat sebagai apa? Majlis akad tiap-tiap hari ke? Tahu sekali lah majlis. Kenapa buat macam tu soalan? Baik belajar hadis Nabi. Baik dengar tazkirah. Ingat hari akhirat. Kita akan jumpa Rasulullah di hari akhirat, bukan kat sini. Yelah kadang-kadang kesultan ada majlis. Soalan pertama, akak faham tak boleh cakap? Tak faham. So what's the point bercakap benda tak faham? Dia kasih Bagi buku tu betul yang orang nak baca yang tu. Baik baca Quran. Baik baca Quran. Kalau seorang baca Quran sedap, kita buka terjemahan Quran, kita ikut apa ayat dia baca. Lagi better daripada kita buat yang tu. Bahkan Nabi SAW betul mendengar Quran. Dengan para sahabat, seorang baca lain dengar. Betul. Tapi bukan mendengar benda pelik-pelik macam ni. Tak payah, tak ada kebaikan dalam Islam pun. Tapi kalau itinerary majlis sekolah tu apa dia boleh cadangkan? La ilah baca Quran. Bagi Quran terjemahan pada semua pelajar. Atau terjemahan tu pegang seorang satu. Tengok, ikut bacaan tu. Tapi dia nyanyi Asal nak nyanyi lah. Strategi lain ke?
Kan? Pertunjukan silat ke, pukul orang ke tak apa juga. Jantan nyanyi apa hal? Jantan nyanyi kan? Hilang kelelakian, tahu tak? Dah. Janganlah nyanyi. Orang lelaki bukan nyanyi kerja dia. Masalahnya punya sekolah tukarlah. Kenapa tak buat ni, tukar, tak tukar? Kekal dengan itu kenapa? Tu masalah dia. Ada, tak ada hal. Tak ada kebaikan. Okey, Allahu a'lam.